Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwati billah, saudara-saudara saya seagama, malam ini insya-Allah kita akan menyambung membaca, memahami dan mengambil manfaat daripada isi kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadhir bin Haji Jo hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Sepintas lalu, sebagaimana kuliah kita 2 minggu yang lalu, Sabtu yang pertama, peringatan kepada diri kita masing-masing tentang beberapa adab di dalam majlis ilmu yang sangat elok kalau kita dapat jaga. Semoga ilmu yang kita dapati itu menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, di dalam mana-mana majlis ilmu yang kita hadiri, kita memilih cara duduk yang sesuai dengan majlis ilmu. Salah satu daripada 3, duduk sebagaimana duduk di dalam tahiyat awal, atau duduk sebagaimana duduk di dalam tahiyat akhir, ataupun duduk bersila. Sekiranya tidak ada keuzuran, kita elakkan daripada menunjukkan kaki, bersandar dan seumpamanya. Yang kedua, kita tumpukan sepenuh perhatian kepada majlis ilmu yang sedang berlangsung dengan tidak bersembang-sembang, tidak berlawak jenaka, tidak bermain dengan telefon dan seumpamanya. Dan yang ketiga, kita muliakan apa-apa yang ada kaitan dengan ilmu, terutamanya kuliah kita ini adalah kuliah yang berkitab, maka kitab yang kita gunakan itu jangan sampai kita letak di atas lantai atau di hujung kaki, atau kita tindih dengan sesuatu yang tidak selayaknya. Sebaliknya, kita letak di atas ribaan ataupun di atas rihal. Satu adab yang batin, iaitu sentiasa kita mengikhlaskan niat kita hadir dalam mana-mana majlis ilmu. Pertama sekali, untuk mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, untuk mendapatkan kebahagiaan di hari akhirat. Yang ketiga, untuk menghilangkan kejahilan daripada diri kita sendiri, kerana kejahilan ini ibarat kegelapan. Sebagaimana kita tidak selesa kalau berada di dalam keadaan yang gelap, lebih-lebih lagi kalau kita nak berjalan kepada satu tujuan. Begitu juga kita tidak sepatutnya merasa selesa ketika kita berjalan menuju negeri akhirat, sedangkan kita diselubungi oleh kegelapan kejahilan. Dan dengan tujuan untuk kita menghidupkan agama kita, kerana agama kita yang mulia ini hidup bukan dengan taklid a'ma, bukan dengan mengikut secara membuta tuli, tetapi sebaliknya mengikut berdasarkan suluhan ilmu dan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada kita melalui para ulama. Baik. Kemudian kuliah kita ni asalnya dirancang untuk diadakan sebulan sekali, iaitu pada setiap Sabtu pertama. Tetapi alhamdulillah, Allah berikan hidayah taufik kepada sahabat-sahabat kita untuk lebih bersemangat, dan memang begitulah yang sepatutnya, untuk dijadikan 2 kali sebulan, iaitu Sabtu yang pertama dan Sabtu yang ketiga. Jadi Sabtu yang pertama tu insya-Allah kuliah maghrib saya pun di sini, dan terus saja dengan kuliah isyak. Tetapi kalau Sabtu ketiga ada kuliah maghrib di sini, dikendalikan oleh Al-Fadhil Ustaz yang lain, dan kita sambung dengan kuliah isyak.
Di dalam poster kita iklankan kuliah 9.30 ya. Jadi wallahu alam mungkin ada lagi kawan-kawan kita yang akan hadir dalam tempoh sebelum 9.30 ini, ataupun memang ini sahaja yang hadir, wallahu alam. Tapi kalau betul kita nak stick kepada masa 9.30, mungkin elok ya, seorang dua orang bawa termos Nescafe ke teh ke ya, kalau nak mengisi masa dengan karipak ke kuih lopes ke di tepi itu sesuai untuk kita menunggu 9.30. Ataupun kita katakan about 15 minutes selepas selesai solat isyak kita nak jalankan pun tak ada masalah. Baik, jadi kita masih lagi di dalam bab yang pertama, iaitu membincangkan masalah bid'ah. Kita sampai ke muka surat yang keempat ya, akan masuk kepada kesimpulan. Jadi sepintas lalu, pada kuliah kita yang lalu, kita melihat makna bid'ah dari sudut bahasa dan daripada sudut istilah syarak ya, biasanya begitulah. Mana-mana definisi, mana-mana takrifan yang diberi akan dimulakan dengan takrifan secara lughawi, dikatakan lughatan, literal definition, dan diikuti dengan makna yang syar'i ataupun istilahan, ataupun kita katakan technical definition ataupun the legal definition. Jadi bid'ah secara lughawi mudah sahaja, perkara baru yang tidak pernah dibuat sebelumnya. Satu inovasi, sebelum itu tidak ada tetapi baru diadakan, itu namanya bid'ah dari segi bahasa. Jadi banyak sekali perkara yang layak dipanggil bid'ah kalau dari segi bahasa. Dari segi istilah syarak, ulama ada dua pendekatan. Satu pendekatan yang umum dan satu pendekatan yang khusus. Pendekatan yang umum dia sangat hampir dengan makna yang lughawi. Sangat-sangat hampir dengan makna yang lughawi, iaitu dia sangat luas skop dia. Mana-mana perbuatan, kata dia fi'lu ma lam yuhad fi ahdi Rasulullah SAW, melakukan sesuatu perkara yang tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW, maka itu didefinisikan oleh Al-Imam Izzuddin Ibn Abdus Salam rahimahullah ta'ala sebagai bid'ah dari segi syarak. Mana-mana perbuatan, baik perbuatan ibadah, baik perbuatan keduniaan, baik perbuatan itu elok dari segi ukuran syarak maupun buruk dari segi ukuran syarak, semuanya itu namanya bid'ah. Oleh kerana definisinya umum, kemudian dia akan pecahkan lagi. Malah nanti kalau kita tengok, Al-Imam Izzuddin Ibn Abdus Salam bukan sahaja membagikan bid'ah kepada dua. Sebagaimana yang kita ketahui, ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah. Tak. Al-Imam Izzuddin Ibn Abdus Salam selepas beliau memberi takrifan yang begitu luas, beliau membahagikan bid'ah kepada 5. Jadi kalau saya bagi contoh pada kuliah yang lepas, kalau tuan-tuan masih ingat, saya katakan kalau orang tu nak mengutip durian ada 2 cara. Satu mengutip durian secara umum, satu mengutip durian secara khusus. Mengutip durian secara umum, instruction dia kepada pekerja dia, bila jumpa durian yang gugur, letak dalam bakul ni satu. Jadi mana-mana durian yang dijumpa masuk dalam satu bakul. Tapi mengutip durian secara khusus, dia kata okey, nanti tengok kalau durian musangking bakul ni, kalau durian D24 bakul ni, kalau durian udang merah bakul ni. Jadi dia dah kelas-kelaskan daripada awal. Jadi yang umum tadi, oleh kerana dia tidak kelaskan daripada awal, asal durian saja masuk satu bakul, akhirnya setelah dikumpulkan barulah dia kelas-kelaskan. Jadi begitu juga tadi dengan bid'ah, asalkan benda itu tidak dibuat di zaman Rasulullah SAW, namanya bid'ah. Tapi lepas tu baru dikelaskan, adakah bid'ah itu bid'ah yang wajib, adakah bid'ah yang sunat, adakah bid'ah yang harus, makruh, ataupun bid'ah yang haram. Itu cara beliau. Tetapi cara ulama yang lain, antaranya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dia memberi takrifan bid'ah itu secara khusus, sesuatu yang diada-adakan, yang baru, yang tidak ada dalil, mimma la asla lahu, yang tidak ada asal di dalam syariat. Asal ni dia ada banyak makna. Kalau kita sebagai manusia, bila kita ni ada anak, kita ni asal bagi anak kita. Kita ascendant, anak kita descendant. Ascendant tu asal dari segi bahasa Arab. Tapi asal yang dimasukkan sini maksudnya dalil, authority. Yang tidak ada authority syarak menyokong dia, itu dianggap sebagai bid'ah. Fa amma ma kana lahu aslun min asy-syar'i yadullu alaihi,
falaisa bibid'atin syar'an wa in kana bid'atan lughatan. Adapun sesuatu perbuatan yang ada, perbuatan itu perbuatan baru. Kalau perbuatan itu memang zaman Nabi SAW ada dilakukan, itu tidak jadi isu. Sekarang ni nak menentukan yang mana satu, kedua-duanya perbuatan yang baru. Kalau perbuatan yang baru tersebut kita cari dalil untuk menyokong dia, tak jumpa dalil yang boleh menyokong dia, maka ketika itu dinamakan bid'ah. Tetapi kalau kita jumpa dalil syarak yang menunjukkan kepada perbuatan itu boleh dilakukan, maka itu tidak perlu dinamakan bid'ah dari segi syarak. Wa in kana bid'atan lughatan, walaupun masih sah lagi untuk kita panggil dia bid'ah secara bahasa. Jadi ada dua approach. Jadi kesimpulan kita lihat di muka surat 4, Al-Imam Ibnu Al-Arabi mengatakan, Al-Imam Ibnu Al-Arabi ni yang terkenal, yang masyhur ada dua. Satu yang ada alif lam, satu yang tidak ada alif lam. Ibnul Arabi dan Ibn Arabi. Ibnul Arabi ulama di kalangan ulama-ulama mazhab Maliki, yang mana beliau lebih terkenal di dalam bidang tafsir dan pelbagai. Adapun Ibn Arabi tanpa alif lam, beliau adalah ulama tasawuf yang agak kontroversi dari segi penerimaan umat Islam terhadap tasawuf beliau. Ya, ada yang menganggap beliau itu adalah syekh, guru ikutan di dalam ilmu tasawuf, dan ada yang tidak selesa dengan beliau, dengan approach tasawuf beliau. Baik. Jadi yang dimasukkan di sini yang mana? Iaitu salah seorang daripada ulama mazhab Imam Malik yang memberi tahu tentang bid'ah. Kata beliau, laisatil bid'atu wal muhdatsu madhmumaini li lafzi bid'atin wa muhdatsin wala ma'anihima. Bukanlah bid'ah dan perkara yang baru itu. Iyyakum wa muhdatsatul umur. Jaga-jaga kamu dengan benda-benda baru. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya setiap perkara yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap perkara yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu di dalam neraka. Ini yang hadis yang menjadi sandaran yang kuat kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang menolak adanya pembahagian bid'ah selain daripada bid'ah dalalah. Kata mereka, tengok hadis sendiri mengatakan kullu bid'atin dalalah. Macam mana kamu boleh kata ba'du? Macam mana kamu boleh kata sebahagian saja bid'ah yang sesat? Kami tak terima. Kami menerima hadis. Nanti insya-Allah kita akan terangkan bahawa kefahaman terhadap hadis secara begitu bertentangan dengan hakikat. Sebab hadis ini kadang-kadang maknanya itu tidak sama macam zahir. Sebab ada dalil-dalil lain yang menerangkan makna sebenar yang dikehendaki daripada sesuatu hadis. Tapi dalam kuliah lalu kan kita dah bagi contoh, sebenarnya tak perlu berbalah, sebab dia dan kita sama-sama menerima bahawa hadis tersebut tidak lagi umum. Cuma cara melimitkan hadis itu saja berbeza. Mereka melimitkan hadis dengan membezakan antara bid'ah dunia dan bid'ah ibadah. Kita melimitkan hadis itu dengan membezakan antara bid'ah yang selari dengan syariat dan bid'ah yang bertentangan dengan syariat. Jadi kalau semata-mata namanya bid'ah, semata-mata namanya muhdats, itu tidak terkeji. Ataupun kerana maknanya, apa makna bid'ah? Satu benda yang di-innovate. Sebelum tu tak ada lagi orang buat. Dia yang innovate. Jadi itu nama makna bid'ah atau makna perkara yang baharu. Bukan dikeji kerana ia baharu. Wa innama yuzammu minal bid'ati ma yukhalifus sunnah. Hanya saja dikeji daripada perkara yang baharu itu yang menyalahi sunnah. Itu keyword dia, itu parameter dia. Jadi macam mana kita nak menanggapi perkara yang baharu? Benda ni zaman Nabi SAW tak berlaku, tidak dilakukan oleh Nabi SAW, tidak dilakukan oleh para sahabat. Kalau mengikut keterangan Al-Imam Ibn Arabi rahimahullah ta'ala, ukuran dia bertentangan dengan sunnah Nabi ataupun tidak. Bertentangan, maka itu bid'ah yang tidak elok, yang terkeji. Tetapi kalau yang tidak bertentangan, maka sebaliknya. Wa yuzammu minal muhdatsati ma da'a ila dhalalah, dan dikeji daripada perkara-perkara yang baharu itu apa yang menyeru kepada kesesatan.
Lah ni ada orang nak perkara baru. Apa dia? Lelaki biar bebas berpakaian macam wanita. Bawa kes sampai ke mahkamah. Ini membawa kepada kesesatan ke membawa kepada kebaikan? Lelaki pakai macam perempuan. Dari segi ukuran syariat, itu bukan hak asasi. Hak ini melakukan perkara yang betul. Kalau kita katakan there is no such thing as absolute freedom. Tidak ada sesuatu yang dinamakan kebebasan mutlak. Kebebasan itu pasti akan terbatas dengan batasan-batasan tertentu. Cuma masyarakat kita ni dia allergic dengan Islam. Kalau dibataskan kebebasan di atas nama Islam, oh dia cukup melenting. No moral policing. Jangan pandai-pandai nak jaga moral kami. Apa yang kami buat itu hak kami. Tapi kalau atas nama selain daripada Islam, mereka tak perasan. Kan orang yang menjual dadah tu tak banyak mana, kalau dia bawa berapa gram je. Saya rasa tak sampai kilo. Kalau dadah tertentu berapa gram saja hukumannya mati mandatory. Hukum gantung sampai mati. Kenapa tak dipertikaikan? Suka hati dia lah nak meniaga dadah. Sebab dadah ni dia mudah dapat loyal customer. Siapa yang buat bisnes dia tahu walk in customer tak akan sustain bisnes dia. Loyal customers tu yang akan sustain bisnes dia. Jadi bila jual dadah, loyal customers tu insya-Allah guaranteed. Bukan setakat loyal, dia merayu, bang, tolong bang, saya akan bayar. Dah tak tahan dah ni bang. Merayu dia nak produk kita. Jadi kenapa kita sekat kebebasan dia nak cari rezeki? Dan orang yang mengambil dadah, dia seronok dengan ambil dadah. Bila dia ambil, dia rasa high, dia rasa hilang segala masalah dia. Kenapa kita sekat? Kenapa kita hukum dia? Kenapa kita penjarakan dia? Kita tak komplain, sebab itu atas nama civil law. Tapi kalau atas nama Islamic law, mereka agak sensitif. Cuba kita berlaku adil. Sebagaimana civil law menyekat kebebasan seseorang itu demi untuk kebaikan yang lebih besar. Sebab dadah itu walaupun dia syok sekejap, mudarat dia berpanjangan. Orang itu akan jadi hamba kepada dadah. Macam orang kata bangkai menyawa. Dan orang yang berniaga dadah, walaupun dia untung dengan perniagaan dia, tapi dia membawa kesan yang buruk kepada masyarakat. Jadi maslahah ammah tuqaddam ataupun muqaddamah ala maslahat khassah. Public interest is given priority over individual interest. Jadi kalau kerana dia nak untung berniaga dadah, masyarakat jadi rosak, itu tak mau. Jadi sama juga undang-undang Islam, pertimbangannya menyekat kebebasan demi kebaikan manusia dunia dan juga akhirat. Kalau semacam itu, bid'ah yang dalalah. Lelaki berpakaian menyerupai wanita, bid'ah yang dalalah. Baik. Berapakah pembahagian bid'ah? Jawapan, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membahagikan bid'ah kepada dua bahagian, iaitu bid'ah dalalah dan bid'ah hasanah. Pertanyaan, pasal apa ikut Imam Syafi'i? Pasal apa tak kata Rasulullah SAW? Kan orang pertikaikan. Kata dia yang eloknya orang tu kalau dia kata qala Allah, qala Rasul, oh dia kata ini baru ulama yang sebenar. Sikit-sikit ayat Quran, sikit-sikit hadis. Tapi kalau qala syaikhi, berkata guru saya, ataupun qala al-imam, ini orang ikut manusia yang tak maksum, taksub pada imam, taksub pada tok guru nanti dahulu. Kita kata kepada dia, kalau kamu berkata qala Allah dan qala Rasul SAW, adakah kamu menyampaikan apa maksud sebenar daripada Al-Quran? Apa maksud sebenar daripada hadis? Ataupun cuma menyampaikan apa yang kamu faham? Kalau sekadar kamu menyampaikan apa yang kamu faham, maka kami jelas lebih selesa mengikut fahamannya para ulama, sebab mereka mempunyai ilmu alat yang mencukupi. Ada orang membawa kecoh, tokoh di sini, tokoh yang duduk di Shah Alam tapi mengajar di Pulau Pinang. Beliau berceramah di satu tempat, beliau mentafsirkan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka ataupun neraka wil bagi orang yang sembahyang yang mana dia tu lalai dalam sembahyang, tak khusyuk. Jadi dia kata hati-hati tuan-tuan, siapa yang sembahyang tak khusyuk tempatnya dalam neraka. Kecoh orang kampung. Siapa yang sembahyang khusyuk? Tuan imam pun tak khusyuk, makmum pun tak khusyuk, ustaz yang berceramah pun tak khusyuk. Jadi sembahyang tak khusyuk masuk neraka.
Ni tokoh yang terkenal, saya tak mau sebut nama, tapi kalau disebut nama insya-Allah kenal. Terutamanya di Shah Alam. Jadi begitu fatwa yang dia keluarkan. Sedangkan orang yang mengaji, ulama-ulama yang ada ilmu alat, dia tahu an dengan fi tak sama. Kalau dimaksudkan di situ orang yang lalai di dalam sembahyang, iaitu tak khusyuk dalam sembahyang, ayat akan berbunyi fawaidul lil musallin alladzina hum fi solatihim sahun. Orang yang dalam sembahyang dia lalai. Tapi alhamdulillah Quran tak kata macam tu. Al-Quran kata allazina hum an solatihim sahun. Orang yang daripada sembahyang mereka lalai, ulama menafsirkan orang tu asalnya ahli sembahyang, wajib sembahyang. Tapi salah, customer tengah ramai. Kalau tinggal customer time macam ni nanti rugi, tangguh. Nantilah saat lagi kerja sikit lagi ni, idea tengah main elok ni. Datang ilham ni nak siapkan project paper ni, dah tertangguh berapa lama, tangguh lagi, akhirnya keluar waktu sembahyang. Orang macam ni dijanjikan dengan api neraka. Maksudnya dia sepatutnya sembahyang, tapi dia lalai daripada menunaikan sembahyang. Dan baru satu ayat dah kelang kabut dalam menyampaikan. Orang ni terkenal qala Allah qala Rasul, tapi bukan qala Allah yang sebenar yang disampaikan. Jadi kita sebut nama Al-Imam Syafi'i. Kenapa? Kerana Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ijma' umat Islam bahawa beliau mujtahid mutlak, mujtahid yang tak perlu rely pada ulama' lain. Dia keluarkan kaedah sendiri daripada Quran dan Sunnah. Daripada kaedah yang dia keluarkan hukum sendiri. Habis ulama' lain ada juga yang seperti beliau dan ada yang tidak seperti beliau. Maksudnya mereka masih lagi mampu mengeluarkan hukum hakam daripada dalil-dalil, tapi mereka terpaksa bersandar kepada kaedah Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi itu mujtahid, tapi bukan mujtahid mutlak, bukan mujtahid yang mustaqil, yang independen. Tak, mereka dependent kepada Imam Syafi'i. Tapi ulama dahulu tawadhu. Seumpama Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dah sampai mendapat gelaran Hujjatul Islam, yang mahir ilmu usul fiqh, yang mahir ilmu tasawuf, yang mahir ilmu apa, falsafah, semua dia mahir. Tapi masih lagi beliau tu intisab kepada Al-Imam Syafi'i. Kita jangan dah 4 tahun mengaji di Timur Tengah, tak mau pakai mazhab, saya ijtihad sendiri, saya keluar kaedah sendiri. Itu masalah perbezaan antara kita dan mereka. Baik, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala letak lagi dalam bracket 204 Hijriah. 204 Hijriah bermakna Al-Imam Syafi'i jelas ulama' salaf. Sekarang ulama' salaf ni ada dua kaum. Satu mengatakan yang salaf ini 300 tahun pertama selepas kewafatan Rasulullah SAW, dan ada yang mengatakan 500 tahun. Jadi kalau orang yang tahun 400 lebih itu masih ada khilaf. Tapi kalau Al-Imam Syafi'i tahun 200 lebih tidak ada khilaf, beliau ulama' salaf. Jadi selesa tak kita ikut ulama' salaf? Sepatutnya selesa, sebab mereka itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun generasi itu adalah generasi aku, iaitu generasi sahabat. Summal lazina yalunahum, kemudian yang mengikuti mereka iaitu generasi tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian yang mengikuti mereka iaitu tabi'in. Itulah Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala termasuk di dalam tabi'in, kerana beliau mengaji dengan tabi'in. Jadi pembahagian beliau membahagikan bid'ah kepada dua, bid'ah yang dalalah, bid'ah yang hasanah. Ustaz ni bohong. Saya buka kitab Imam Syafi'i, tak jumpa pun Imam Syafi'i kata bid'ah dalalah, bid'ah hasanah. Ustaz ni pandai pakai nama Imam Syafi'i saja. Baik, kita tengok Imam Syafi'i kata apa. Al-bid'atu bid'atan. Ini style Imam Syafi'i. Nanti kalau dia cerita pasal air macam tu juga. Al-ma'u ma'an. Air itu dua air, maksudnya dua jenis air. Al-bid'atu bid'atan, bid'ah dua bid'ah, maksudnya dua jenis bid'ah. Apa dia? Mahmudatun wa mazmumah, terpuji dan terkeji. Oh, pasal itu dia kata kita bohong. Imam Syafi'i tak kata dalalah dengan hasanah. Imam Syafi'i kata terpuji dan terkeji. Tapi kalau orang ada akal, yang dalalah tu terpuji ke terkeji? Benda yang sesat terkeji atau terpuji? Terkeji. Yang elok mahmudah, terpuji. Jadi istilah saja berbeza, makna dia sama. Maksud kata Al-Imam Syafi'i mengatakan bukan semua bid'ah itu dalalah. Kerana kalau dalalah mustahil mahmudah, mustahil yang sesat itu dipuji. Fama wafaqa sunnah, setelah dia memberitahu bid'ah ada dua. Cantik cara Imam Syafi'i itu.
Jadi dia ikut flow hafalan kita. Senang kan kita nak ingat bid'ah 2. Kemudian next adalah mahmudah terpuji, mazmumah terkeji. Dan kita nak tahu yang mana satu, which is which. Kan? Tu Imam Syafi'i bagi panduan. Fama wafaqas sunnah fahuwa mahmud. Yang mana bid'ah yang sesuai dengan sunnah maka itu terpuji. Wa ma khalafaha fahuwa mazmum. Yang mana bertentangan dengan sunnah maka itu terkeji. Senang. Dah tahu kata ada 2, dah tahu ada mahmudah, mazmumah. Mahmudah itu kalau sesuai dengan sunnah, mazmumah kalau bertentangan dengan sunnah. Pada ketika lain beliau berkata, beliau maksud Imam Syafi'i rahimahullah taala, al-muhdatsatu minal umur darban. Perkara-perkara yang baru ada 2 jenis, 2 kategori. Ma uhditha yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an wa hadhihi bid'atud dhalal. Perkara baru yang dibuat menyalahi kitab, menyalahi Al-Quran, menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyalahi athar. Athar tu apa dia? Athar tu adalah perkataan ataupun perbuatan sahabat-sahabat Nabi. Au ijma'an, menyalahi ijma'. Jadi menyalahi ijma' ini juga merupakan satu kesalahan. Jadi itu yang mereka tak perasan. Kawan-kawan kita yang tegas mengatakan itu bid'ah, ini bid'ah, kebanyakan mereka itu nanti kita akan lihat intisab dia naik ke atas. Mungkin yang zaman moden ni mungkin kepada Ibn Utsaimin, mungkin kepada Ibn Baz, mungkin kepada Syekh Albani dan seumpama-seumpamanya. Kalau naik ke atas lagi pergi kepada Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Kalau naik ke atas lagi akan pergi kepada Al-Imam Ibn Taimiyah. Baik, Al-Imam Ibn Taimiyah yang selalu mereka quotekan untuk menyokong pembahagian bid'ah mereka sebenarnya tidak seteruk mereka. Al-Imam Ibn Taimiyah masih banyak menerima perkara-perkara yang mereka sekarang dah labelkan sebagai bid'ah. Tetapi dalam masa yang sama, Al-Imam Ibn Taimiyah juga ada mengeluarkan fatwa yang melanggar ijma'. Itu masalah dia. Antara fatwa beliau yang melanggar ijma' berkaitan dengan tolak 3 sekaligus. Kata Imam Ibn Taimiyah jatuh 1. Sedangkan telah ijma' pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu bahawa tolak 3 jatuh 3. Sebab tolak ini milik suami. Haitsu auqa'ahu waqa'. Sebagaimana dia jatuhkan tolak, jatuhkan. Kalau dia jatuhkan 3 lah, sebab itu hak dia. Ataupun dia wakilkan pada isteri untuk mentolakkan isteri dia sendiri. Saya wakil kat awak untuk tolakkan diri awak dengan satu tolak. Dia tak tergamak nak tolak isteri dia sendiri, boleh. Ataupun dia tafwid, fawattuki amroki, saya tafwidkan urusan awak pada diri awak. Pada ketika itu ikut suka hati isteri. Nak cerai 1, nak cerai 2, nak cerai 3. Sebab hak dia. Dia boleh bagi pada orang, dia boleh gunakan hak tu serentak, dia boleh gunakan satu persatu. Tapi yang ideal satu persatu lah. Guna 3 sekaligus, lepas tu menyesal, jenuh. Nak cari Cina satu hal, batu buta lagi. Banyaknya yang ada bukan Cina, batu jelek pula tu. Lepas dia jelek, dia tak mau lepas, nanya nganga. Jadi mereka mengatakan itu bid'ah dan ini bid'ah, mereka tak baca takrif. Kalau mereka baca takrif, mereka akan ketahui walaupun Al-Imam Ibn Taimiyah ni alim orangnya, dan banyak juga ulama-ulama yang melihat kecantikan pada fatwa-fatwa beliau, tapi ada fatwa-fatwa beliau yang pada segi definisi adalah bid'ah. Kenapa? Menyalahi ijma'. Dan antara yang lebih jelek daripada itu adalah fatwa beliau mengharamkan sengaja bermusafir untuk ziarah makam Nabi SAW. Kata beliau, barang siapa yang bermusafir dengan niat untuk menziarah makam Nabi SAW, maka musafir beliau itu adalah musafir yang maksiat. Apa dia musafir dan maksiat? Contohnya satu orang dengar ada pesta arak di Langkawi, memang dia suka minum arak. Beli pun belilah, tapi baca satu poster dalam Facebook, pesta arak di sana free flow, percuma saja. Woi, dia kata, kena pergi ni. Dia pun travel sana. Tapi dia ni minum arak, minum juga, semayang juga. Tanya ustaz, saya nak musafir ke Langkawi, boleh tak saya nak semayang jamak kosong? Tak boleh ya, Langkawi jauh, memang musafir. Tapi saya musafir sana nak pergi minum arak. Itu tak boleh. Itu namanya safar maksiat. Ataupun ada orang wali'azubillah, ada makwa duduk jauh-jauh ni, weekend panjang ni,
set dating di mana-mana hotel nak buat maksiat. Ketika dalam perjalanan dia tidak boleh solat jamak kosong. Tapi kalau dia buat maksiat dalam musafir, tu cerita lain. Orangnya smart, pergi business trip tidak bertentangan dengan syariat, boleh jamak kosong. Ada pula orang mengorak dia, cantik pula berkenan, akhirnya berlaku maksiat dalam perjalanan, wa'azubillah. Dia boleh jamak kosong tak? Boleh. Sebab dia bukan tujuan nak buat maksiat ketika dia musafir, cuma berlaku maksiat dalam musafir. Kembali kepada yang kita bincangkan, bermakna mengikut fatwa Imam Ibn Taimiyah, siapa yang bermusafir untuk menziarah makam Nabi SAW, maka tak jauh beza musafir dia tu dengan orang yang musafir untuk minum arak dan orang yang musafir untuk berzina. Sama-sama musafir yang maksiat, dia tak boleh solat jamak dan kosong. Dan ada lagi fatwa beliau yang bersangkutan dengan tauhid, yang itu memang ditolak dengan keras oleh para ulama, yang antara lain beliau mengatakan alam ini qadim bin naum. Alam ini sebenarnya macam Allah juga, tidak ada permulaan. Sedangkan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang qadim hanyalah Allah, yang selain daripada Allah semuanya baru. Jadi itu yang mereka tak ambil tahu kadang-kadang. Mereka tuduh kita taksub pada Imam Syafi'i hampa ni. Semua Syafi'i bukan taksub. Dah kita ikut satu imam, selagi boleh kita ikut. Kenapa? Kerana kita bimbang kalau melompat sana melompat sini ada dua risiko. Satu risiko ibadah kita tidak diiktiraf oleh mana-mana imam. Yang kedua risiko kita sebenarnya sedang mengikut hawa nafsu, sedangkan mengikut hawa nafsu dilarang. Mana hak senang kita ikut. Mana hak senang kita ikut tu bukan lagi kita ikut agama, kita ikut nafsu. Dan sedangkan Allah Ta'ala melarang kita daripada mengikut nafsu. Itu masalah yang ulama kata kalau boleh jangan melompat-lompat mazhab sesuka hati. Tapi kalau ada keperluan, ada ijtihad daripada alim ulama, bukan terlampau rigid. Ada kalanya misalnya dalam bab zakat, fatwa asal mazhab Syafi'i, zakat mesti bayar dengan beras, makanan wajib. Tak boleh bayar dengan nilai dia, dengan duit, tak boleh. Tapi ulama-ulama yang datang kemudian tengok maslahah, kena ikut pendapat ulama lain lah. Sebab nak bawa beras jenuh tu nak kena sedia lori, tukang kutip zakat tu nak bawa. Tapi alhamdulillah ada khilaf, maka dapat kita tu bersandar pada pendapat ulama-ulama yang lain, boleh bayar pakai nilai duit. Okey, selagi dapat duit terpulanglah nak beli beras, nak beli apa, keperluan dia. Fahazihi bid'atud dalal, maka sesuatu perkara baharu yang menyalahi Al-Quran, menyalahi sunnah, menyalahi asar para sahabat ataupun menyalahi ijma', ini adalah bid'ah yang sesat. Wa ma'uhdisa minal khair, dan apa yang perkara baru yang dibuat daripada kebaikan-kebaikan, la yukhalifu syai'an min zalik, tidak bertentangan dengan salah satu pun daripada Al-Quran dan sunnah, fahiya muhdatsatun ghairu mazmumah, itu adalah perkara baru yang tidak terkeji. Kita ambil contoh satu perkara baru yang selalu dipertikaikan, iaitu menyambut sambutan Maulidur Rasul. Bukan setakat dipertikaikan, malah ada antara mufti-mufti mereka memfatwakan itu adalah sambutan yang syirik kepada Allah Ta'ala. Syirik ni benda yang besar lah. Maksudnya kita boleh terkeluar daripada Islam dengan sebab melakukan syirik akbar. Syirik khafi masih dalam Islam lagi, riak. Kita buat ibadah kerana nak supaya orang puji, itu dinamakan syirik juga, tapi syirik yang kecil. Tapi mereka mengatakan sambut Maulid Rasul ni syirik akbar, syirik yang boleh mengeluarkan kita daripada Islam. Jadi kita nak tengok daripada definisi ni, betulkah sambutan Maulid Rasul ini syirik ataupun bid'ah yang dalalah? Ada tak sambutan Maulid Rasul itu bertentangan dengan mana-mana ayat Quran? Ayat Quran larang sambut Maulid Rasul, atau sunnah Nabi melarang. Malah sunnah menyokong bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Apa dalil dia? Sahabat tanya pada Rasulullah SAW, kenapa ya Rasulullah kamu asyik berpuasa pada hari Isnin? Jadi jawab Nabi SAW, zaka yaumun wulidtu fihi, itulah harinya yang aku dilahirkan padanya. Jadi oleh kerana Nabi mengenangkan hari Isnin itu baginda dilahirkan, maka boleh dikatakan setiap Isnin baginda berpuasa. Oh tu puasa, hampa sambut maulid bukan dengan puasa, tak boleh. Okey, kita sambut maulid dengan apa? Panggil ustaz ceramah kan biasa, ceramah sempena Maulidur Rasul. Yang bagusnya panggil hak kata Maulidur Rasul tu bid'ah, dia mai juga. Ada kata Maulidur Rasul tu bid'ah, dia terima juga jemputan ceramah sempena Maulidur Rasul. Nah, habaq kata Maulidur Rasul tu bid'ah. Itulah. Jadi adakah memberi tazkirah atau tausiah
itu bertentangan dengan Al-Quran atau Sunnah atau ijma' ataupun asar para sahabat. Biasanya ustaz kalau bagi tausiah Maulid Rasul apa? Cerita tentang sirah Nabi, bagi kita semangat untuk kasih pada Nabi, bagi kita semangat untuk ikut sunnah Nabi. Bertentangan ke dengan Quran? Tak. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah tazkirah, peringatan, kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Lagi apa lagi kita buat masa Maulid Rasul? Kadang-kadang kita buat jamuan makan. Tuan-puan jangan lupa masjid adakan sambutan Maulid Rasul, jamuan disediakan. Jamuan ini bertentangan tak dengan syariat? Malah disuruh kata Nabi SAW antara lain at'imut ta'am, hendaklah kamu tu memberi makan. Jadi perangai orang Melayu ni ada yang baik, yang tak baik tu bab hasad dengki, hak tu tak bagus. Tapi kalau bab suka menjamu orang makan, kan orang kita macam tu, naik gaji belanja orang makan, dapat anak belanja orang makan, dapat bini belanja orang makan, apa-apa sajalah belanja je kiranya. Tapi itu sesuai dengan syariat, sebab Nabi suruh atimut ta'am. Kita pun gembira kalau orang belanja kita makan, dan kita belanja orang makan menggembirakan orang, itu sesuai dengan syariat. Apa lagi? Berselawat. Berselawat bertentangan ke dengan Quran? Tidakkah ayat Quran yang dibaca oleh khatib, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Memang ada beza makna selawat Allah dengan selawat kita, beza makna. Tapi yang poinnya, wahai orang yang beriman, selawat dan salamlah kamu ke atas junjungan Nabi SAW. Quran suruh selawat. Tapi kamu buat dalam satu majlis ramai-ramai, Nabi tak buat. Hang tahu ke Nabi buat ke Nabi tak buat? Sekarang ni dalil syarak bukan yang Nabi buat saja. Dalil syarak yang Nabi buat dalil, yang Nabi suruh dalil, yang Nabi diam dalil, yang Quran suruh pun dalil. Lagi Quran dah suruh, dah dia dalil dia. Tak timbul isu Nabi buat atau Nabi tak buat. Quran dah suruh berselawat. Tapi apa selawat beramai-ramai? Awak ada Quran habaq kata selawat kena seorang-seorang. Sallu alaihi wa ataupun wawul jamaah. Sallu tu maksudnya hampa, bukan hang, hampa. Selawatlah hampa ni, ramai-ramai. Tapi taklah maksudnya mesti selawat ramai-ramai. Maksudnya perintah tu umum. Selawat beramai-ramai termasuk dalam selawat. Selawat seorang diri pun termasuk dalam selawat. Selawat secara spontan pun selawat. Ada orang kan bila dilupa barang atau lupa nak cakap satu benda, ada yang duduk di mana tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selawatlah tu. Atau dia berancang, lepas asar ni kita main selawat, tu masuk dalam selawat. Selawat dengan lafaz yang diajar oleh Rasulullah SAW pun namanya selawat. Selawat dengan lafaz selain daripada yang diajar oleh Rasulullah SAW pun namanya selawat. Jadi semuanya masih terpayung dengan ayat tadi. Tiba-tiba kamu kata selawat ramai-ramai tak boleh, selawat secara terancang tak boleh. Hatu burhanakum. Bak mai dalil hampa. Mana dia dalil kata tak boleh selawat ramai-ramai? Mana dalil kata tak boleh selawat kalau kita dah merancang? Merancang buat baik pun salah. Selawat tu baik ke tak? Baik. Tapi selagi hampa tak rancang. Kalau hampa rancang nak buat jadi tak baik. Ini mana kaedah hampa ambil? Ayat Quran mana yang kata macam tu? Itu masalah dia. Lagi apa lagi? Buat perarakan, campur lelaki perempuan, mengorak sama sambil-sambil berarak. Tu tak boleh. Tak boleh sebab sambutan Maulid Rasul ke? Tak boleh dengan sebab sesuatu yang mendatang. Maksiat yang berlaku ketika perarakan Maulid Rasul itu yang menyebabkan tak bagus. Bukan sambutan Maulid Rasul itu sendiri. Kalau setakat berarak sesama lelaki masing-masing pun pakai elok, tak ganggu orang apa semua, tak ada masalah. Menzahirkan kegembiraan. Kalau di negara Arab mereka kahwin lagi, mereka hon, bawa kereta hon, nak bagi tahu kata kahwin. Sebab nikah ni dia suruh iklan. Beza antara nikah dengan sifah iaitu zina adalah nikah ni diiklankan. Zina ada orang iklan kan? Dijemput hadir. Ada orang tak ada. Nikah orang iklankan, itu beza dia. Baik. Jadi daripada takrif di atas dibuat tabel di muka surat 6. Jika bertentangan dengan sunnah atau bertentangan dengan Al-Quran, sunnah maksudnya hadis, asar maksudnya perbuatan atau perkataan sahabat, atau ijma', sebelah kanan itu dia punya natijah dia, dipanggil bid'ah mazmumah atau bid'ah dalalah.
Atau bid'ah sayyi'ah, samalah tu, bid'ah yang buruk, yang keji, yang sesat. Perkara baru, kotak yang kedua di bawah, yang selari dengan sunnah. Dua-duanya perkara baru, tapi yang ini selari dengan sunnah. Macam kita kata tadi, tausiah, tazkirah, selawat, jamu orang makan, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, asal sahabat atau ijma', maka namanya bid'ah mahmudah, terpuji, atau bid'ah ghair mazmumah, tidak terkeji. Dan ada setengah ulama menamakannya sebagai bid'ah hasanah. Itu dari segi penamaan saja. Isinya sama. Ada bid'ah yang tidak sesat, ada bid'ah yang tidak dikeji. Yang kita pelik, marah sungguh dia kita sambut Maulidul Rasul. Sehingga kan dikomen oleh almarhum Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, atau digelar beliau sebagai Syahidul Mihrab. Beliau meninggal di mihrab ketika sedang mengajar, di bom di dalam masjid malam Jumaat. Beliau kata apa? Ketika hayat beliau pernah menulis, kata beliau, yang pelik, menjadi satu kesalahan kalau yang disambut maulidnya itu bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi menjadi okey kalau birthday yang disambut itu disambutnya namanya Muhammad ibn Abdul Wahhab. Oh, boleh sambut yang tu, boleh diadakan seminar, boleh dijemput guest daripada overseas, mentang kertas kerja dan sebagainya, boleh. Jadi kalau Muhammad ibn Abdul Wahhab, maulidnya boleh disambut. Kalau Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, itu maulidnya haram disambut, lagi syirik. Mana keadilan dalam mengeluarkan hukum? Maulid dia lagi dia sambut, tiup lilin lagi. Tapi maulid Nabi tak boleh. Jadi kita alhamdulillah, tujuan kita mengaji ni bukan nak berbalah sangat dengan mereka. Kalau memang itulah pegangan dia, kita dah bawa hujah pun tak nak terima. Kita konsepnya kurang lebih lakum dinukum waliyadin lah. Kamu cara kamu, kami cara kami. Tapi tujuan kita supaya kita tu faham, tidak lagi dalam keadaan keliru, tidak lagi dalam keadaan tertanya-tanya dan seumpamanya. Al-Imam Syafi'i adalah ulama terawal yang membahagikan bid'ah kepada dua bahagian, iaitu bid'ah dalalah dan juga bid'ah hasanah, dan para ulama selepas beliau kemudiannya menyetujui pembahagian ini. Siapa? Antaranya Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Istizkar, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Hafiz Ibn Al-Asir di dalam kitab An-Nihayah, Al-Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam dalam Qawaidul Ahkam, Al-Imam An-Nawawi di dalam Tahzibul Asma' wal Lughat, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, dan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asami di dalam kitab At-Tabyin fi Syarah Al-Arba'in, dan lain-lain banyak lagi. Tapi tak ada yang katakan tak ada bid'ah yang dalalah. Siapa yang katakan tak ada tu? Adalah seorang tu saya baca dalam Facebook. Oh pula, yang baca dalam Facebook tu lebih berautoriti daripada para ulama ni yang mengarang kitab-kitab ni. Dan berkali-kali bila kita cek, yang dia bersungguh sangat mempertahankan tu, rupanya apa profession dia? Cikgu sekolah. Bukan kata cikgu sekolah tu common, tapi bukan bidang dia. Yang ulama ni memang bidang mereka. Siapa dia? Pilot kapal terbang. Jadi itu yang saya masih ingat. Contoh yang sangat baik diberikan, seorang ulama yang alim, yang syekh, yang maulana, yang hadis, tafsir, fiqh semua mahir, tiba-tiba dia minta, boleh tak sekali ni flight kita biar saya yang bawa. Kita tak apa Tuan Syekh tawakal tinggi, kami tawakal masih rendah. Tuan Syekh naik seorang lah, kami ambil flight lain. Kita berjumpa di akhirat insya-Allah. Kenapa tak bagi? Dia tahu Syekh ma'alim sungguh. Sebab bukan bidang beliau. Tapi kenapa dalam bidang agama kita ambil fatwa pilot, yang bawa kapal terbang kita ambil fatwa dia, sedangkan agama bukan bidang dia? Adakah kemalangan kapal terbang itu lebih serius daripada kemalangan dalam agama? Kemalangan dalam kapal terbang, walaupun kita rasa ngeri, kita rasa tak mau, tapi setakat tu je, habis, selesai dengan mati. Tapi kemalangan dalam agama, penyesalannya berpanjangan, seksaannya berpanjangan. Waliyahzubillah. Orang yang nampak insya-Allah nampak. Baik. Pembagian bid'ah kepada 5 bahagian. Soalan, kenapakah Imam Izzuddin bin Abdul Salam membagikan bid'ah kepada 5 bahagian? Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam membagikan sedemikian kerana bid'ah adalah perkara baru, bukannya hukum.
Ada orang bila sebut bid'ah dia ingat okey, benda ni bid'ah maksudnya haram. Hukum syarak tidak termasuk di dalamnya bid'ah. Hukum syarak dia ada dua bahagian. Satu taklifi, satu wad'i. Ya, yang kita masukkan sini hukum syarak yang taklifi, yang membebankan kita dengan sesuatu. Taklif tu maksudnya kita membebankan. Mukallaf orang yang dibebani. Mukallaf tu dia dah dibebani dengan tanggungjawab. Baik. Jadi mukallaf sama ada perbuatan mukallaf tu dia akan ada salah satu daripada 5 hukum. Sama ada perbuatan itu wajib ataupun sunat ataupun harus ataupun makruh ataupun haram. Wajib maksudnya dia dituntut buat dengan tuntutan yang pasti, tak ada pilihan. Sembahyang, kalau tak mau sembahyang tak boleh. Kalau sunat dia dituntut buat juga, tetapi tuntutan tu tak putus. Sembahyang witir ataupun sembahyang duha, kalau tak sembahyang bolehlah, tapi eloknya sembahyang lah, dapat pahala. Kalau harus diberi pilihan, disuruh buat pun tidak, disuruh tinggal pun tidak, terpulang. Contoh makan, minum, itu hukum asal lah. Tapi kalau tak makan sampai boleh jadi mudarat, sampai jadi mati, itu haram. Hukum asal dalam keadaan kita biasa ni. Lagi lepas kuliah ni nak makan tak? Pulang lah. Makan pun boleh, tak mau makan pun tak boleh. Boleh. Lagi minum, lagi tidur. Tapi tidur dalam kuliah saya rasa makruh. Sebab ustaz pun rasa ramai tidur, aku berhenti lah. Kecil hati ustaz. Baik. Jadi bid'ah itu bukan hukum, maka dia tertakluk kepada hukum yang 5. Wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Jadi kita kena timbang dengan neraca hukum. Alhamdulillah muka surat 8 terus diberi contoh. Apa dia bid'ah yang wajib? Apabila kita timbangkan di atas neraca hukum yang 5, kita dapati ini perkara baru ini wajib dilakukan, maka dinamakan bid'ah yang wajib. Contoh, mengaji ilmu nahwu. Ada jumpa hadis Nabi, sahabat ada mengaji ilmu nahwu. Abu Hurairah cerita, itu hari saya ponteng kelas nahwu. Tak ada. Sahabat-sahabat bila cakap Arab tu, nahwu tu embedded dah dalam diri mereka, mereka faham. Tapi kalau tak mengaji ilmu nahwu, orang yang dari generasi kemudian tu tak akan faham Al-Quran dan Sunnah, sedangkan memahami Al-Quran dan Sunnah itu wajib. Kenapa? Sebab beramal dengan Al-Quran dan Sunnah itu wajib. Kita patah balik, reverse, supaya kita senang faham. Beramal dengan Al-Quran dan Sunnah wajib atau tidak? Wajib. Macam mana nak beramal dengan Al-Quran dan Sunnah kalau kita tidak faham? Maka memahami Al-Quran dan Sunnah itu wajib. Macam mana nak faham Al-Quran dan Sunnah kalau nahwu bahasa Arab kita tak faham? Al-kalam bila nahwi la yufaham. Kalam tanpa nahwu tak akan difahami. Maka belajar nahwu jadi wajib. Belajar nahwu tu bid'ah ke tak? Bid'ah, sebab tak dilakukan zaman dahulu, tapi bid'ah yang wajib. Baik. Yang kedua, bid'ah yang sunat. Mendirikan sekolah dan tempat pengajian. Zaman dulu pun tak ada ke? Kita tak ada baca kata sahabat Nabi mengajar, belajar di universiti, belajar di sekolah, tak ada jumpa. Belajar juga, tapi bukan di sekolah di universiti. Habis kalau kita buat sekolah di universiti, bid'ah tak? Bid'ah, perkara baru. Habis haram? Tak, sunat. Kenapa sunat? Sebab kalau tidak ada universiti dan sekolah pun masih boleh menuntut ilmu. Macam kita sekarang ni, kita sedang menuntut ilmu, bukan di universiti, bukan di sekolah. Tetapi adanya universiti dan sekolah memudahkan orang menuntut ilmu, maka sunat. Dia menyampaikan orang kepada kebaikan. Baik, bid'ah yang harus bersalam selepas solat subuh dan asar. Sebab ini tidak dilakukan secara khusus, kita dah jadi kebiasaan kan, lepas sembahyang subuh, sembahyang asar, kadang subuh lah terutamanya, kadang-kadang berbaris sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi SAW daripada sahabat buat macam tu? Tidak ada riwayat mengatakan Nabi SAW daripada sahabat buat macam tu. Habis kita buat, cek balik bersalam, apa hukum dia? Harus. Jadi bid'ah yang harus. Sebab kalau bersalam ketika baru berjumpa itu sunat. Ini kan dah jumpa tadi. Sebelum sembahyang dah salam dah. Lepas sembahyang salam lagi. Jadi seolah-olah kita salam tu kerana lepas sembahyang. Yang itu namanya bid'ah. Tapi oleh kerana ia tidak bertentangan dengan syariat, sekadar bersalam saja, itu bid'ah yang harus. Bertumbuk lepas sembahyang, itu haram. Bid'ah yang makruh. Jadi ada lagi tu, memudah melapangkan urusan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Ni yang kita dah buat sampai hari ni, rumah tu buka, jamu orang makan, bagi lagi duit ampau, duit raya. Bid'ah tak? Bid'ah lah.
Benda tu tak ada dibuat zaman Nabi sampai sebulan hari raya dia. Hari raya tu sehari tu je, hari raya Syawal. Kalau haji panjang sikit. Hari raya haji haram puasa, hari raya 3 hari tasyrik haram, 4 hari haram puasa. Hari raya puasa yang sehari tu je, 1 Syawal tu je. Besok 2 Syawal dah boleh puasa dah. Habis kita duk buat ni bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah yang harus, sebab kita meluaskan, ataupun boleh jadi sunat kalau dengan tujuan nak mengeratkan hubungan sesama Islam. Sebab itu hari nak mengunjung apa, masing-masing balik kampung sendiri. Jadi bila patah balik ke KL, teringat nak raikan kawan-kawan sepejabat, teringat nak raikan jiran-jiran setaman. Dengan niat-niat yang macam itu dan cara yang tidak bertentangan dengan syariat, maka ia menjadi bid'ah yang harus ataupun sunat. Bid'ah yang makruh, menghias masjid dengan ukiran. Kenapa makruh? Sebab apa faedah ukiran tu kepada tujuan masjid? Fungsi masjid untuk bersembahyang, fungsi masjid untuk majlis ilmu. Jadi ukiran ni membantu tak kepada sembahyang, malah kadang-kadang mengganggu. Duk sembahyang, Allah Akbar, cantik pula ukiran di masjid ni. Aku balik lagi nak buat macam ni kat rumah. Mana kontrak? Jadi panjang. Jadi sebab itu bid'ah yang sedemikian itu makruh, kerana satu, faedahnya tidak ada kaitan dengan masjid, dan yang kedua, dia boleh membawa kepada gangguan. Tapi kalau seumpama kipas, bid'ah juga, tetapi tidak makruh kerana memberi keselesaan kepada orang beribadah. Lampu bid'ah juga, tapi tidak makruh kerana ia ada faedah dia menerangi orang yang nak beribadah. Chandelier kalau membazir macam tu, bid'ah yang makruh. Sebab dia just bagi cantik saja. Bantu bagi kita selesa pun tidak, bagi kita terang pun tidak. Jadi itu makruh. Bid'ah yang haram mengikut fahaman Qadariyah dan Jabariyah. Ini panjang cerita dia. Secara ringkas, bid'ah dalam i'tiqad itu biasanya bid'ah yang haram. Sebab i'tiqad ni dia very sensitif. Tergelincir itu boleh dituai. Qadariyah boleh jadi kafir. Qadariyah macam mana? Dia menafikan takdir Allah. Itu orang Qadariyah. Dia kata memang Allah jadikan manusia, tapi perbuatan manusia itu manusia sendiri yang ciptakan. Tak ada kena-mena dengan Allah. Kita berjaya dengan sebab usaha kita, kita gagal dengan sebab usaha kita, bukan Allah yang menentukan. Itu jadi Qadariyah. Disebut sebagai majusi hazil ummah. Majusi umat Nabi ni kaum Qadariyah. Kenapa? Majusi dia mensyirikkan Allah Ta'ala dengan api. Kan disembah api. Qadariyah dia mensyirikkan Allah Ta'ala bukan saja dengan api, dengan air, dengan nasi, dengan manusia, semua dia mensyirikkan Allah Ta'ala. Kenapa? Dia kata Allah Ta'ala menjadikan api, tapi bila api dah dijadikan, api itu membakar, tak ada kena-mena dengan Allah. Api itu sendiri ada kuasa membakar. Sebab tu ulama mengatakan kafir, jadi syirik. Jadi ada dua kuasa, satu kuasa Allah, satu kuasa api. Satu kuasa Allah, satu kuasa nasi. Nasi itu mengenyangkan dengan diri sendiri, tak ada kena dengan Allah. Hak tu pun kita boleh test lah. Memanglah biasanya makan nasi kenyang, tapi sekali-sekali kan Allah tunjuk makan tak kenyang, tambah lagi sepinggan, tak kenyang lagi. Dan ada kalanya Allah tunjuk sebaliknya. Kita selalunya balik sembahyang subuh dah lapar, cari makanan. Hari tu pukul 11 tak lapar, padahal tak makan. Sepatutnya kalau makan mengenyangkan, mesti kalau tak makan lapar. Dan kalau makan mesti kenyang. Kenapa kadang-kadang makan tak kenyang dan tak makan tak rasa lapar? Sekali-sekali Allah tunjuk. Ataupun Jabariyah. Jabariyah ni terbalik daripada Qadariyah. Qadariyah tu ada cerita dia kenapa dia nafikan qadar, sebab dia kata kalau Allah takdirkan, tak adil lah Allah. Allah dah takdirkan orang tu buat macam ni, besok dia orang tu pula dihukum. Itu kalau kita ukur dengan kayu ukur kita. Kita suruh dia pergi satu tempat, kita pula marah dia, hukum dia. Pasal apa hampi sana? Aku denda hang. Bukan awak suruh saya pergi. Itu ukuran manusia. Ukuran Allah Ta'ala memiliki segala-galanya. Kalau Allah Ta'ala ciptakan sesuatu makhluk, terus Allah Ta'ala buhlah neraka, siapa nak komplain? Apatah lagi kalau orang tu dah buat kekufuran, orang tu dah buat maksiat, dan Allah Ta'ala letak di tempat yang selayaknya, maka itu hak Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, wa hum, manusia nanti akan ditanya. Sebab kita ni bukan milik kita, amanah saja. Allah Ta'ala milik Allah mutlak, terpulang pada Allah Ta'ala macam mana. Tapi Jabariyah dia dah tarik panjang pula. Dia asalnya betul, segala-galanya itu ketentuan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala jadikan kamu dan apa yang kamu lakukan.
Qadariyah yang bahagian kedua tu dia kufur. Wallahu khalaqakum dia terima. Ya, betul Allah jadikan kami. Wa ma ta'malun tu dia tak terima. Dia kata tak fair. Dan asalnya kita Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan Asy'ari meninggalkan fahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah ni lebih kurang Qadariyah juga. Dia menafikan takdir. Maksudnya Allah Ta'ala tak tahu besok kita nak buat apa. Besok ada orang tu nak berompak bank. Besok dia dah merompak baru Allah Ta'ala tahu, oh merompak, hukum kau. Kita tak, kita bagi kita Allah Ta'ala tahu segala-galanya yang akan berlaku. Jadi asalnya Mu'tazilah ni ada konsep Allah Ta'ala buat benda yang elok dan aslah yang lebih elok. Mustahil Allah Ta'ala tu buat benda yang pada ukuran manusia tak elok. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari tanya pada Tok Guru dia, Tok Guru, kalau ada 3 orang meninggal, satu orang dewasa meninggal mukmin, taat, satu orang dewasa meninggal kafir, satu orang kanak-kanak meninggal sebelum balik. Jadi di hari akhirat, kalau nak ditanya oleh kanak-kanak tadi, ya Allah, kenapa engkau matikan aku sebelum balik? Kenapa kau tak matikan aku selepas aku balik supaya aku dapat beramal dan masuk ke dalam syurga? Sebab ikut etikat Mu'tazilah, kata dia budak kecil yang mati sebelum balik, syurga pun tak, neraka pun tak. Duduk manzilah baina manzilatin, duduk di satu tempat antara 2 tempat. Jadi dia rasa tak syok lah orang duduk masuk dalam syurga, duduk enjoy dengan bidadari itu ini, dia duduk kat luar. Apa kata Allah kalau budak tu tanya macam tu? Jawab Tok Guru dia, dia kata Allah akan kata, aku tahu kalau aku lanjutkan umur kamu sehingga kamu balik, bukan kamu taat, bukan kamu beriman, malah kamu akan jadi kafir dan maksiat. Jadi yang aslah, yang lebih baik, aku matikan dulu kamu sebelum kamu balik. Jadi itu Imam Abu Hasan Asy'ari baru pasang perangkap. Itu bukan soalan utama dia. Soalan utama dia yang dia nak tahu Tok Guru dia boleh jawab tak, iaitu kalau macam tu Tok Guru, apa jawab Allah kalau lelaki dewasa yang mati kafir tadi bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau tidak matikan aku ketika aku belum balik supaya aku tak masuk dalam neraka? Time tu Tok Guru dia tak boleh jawab. Dia kalau bid'ah dalam akidah ni, kalau kita tekan akidah ni tak boleh jawab. Sebab benda tu tak batil, benda tu rekaan. Bila tak boleh jawab, ketika itu Imam Abu Hasan Asy'ari meninggalkan i'tiqad Mu'tazilah dan patah balik kepada i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu asal kisah. Jangan kata Asy'ari bukan Ahli Sunnah wal Jamaah, ada orang kata Asy'ariyah ni bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia menyusun ilmu Ahli Sunnah wal Jamaah, bukan dia yang mereka yang membawa i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Nabi lah. Kalau Asy'ariyah tu betul, pasal apa Nabi tak i'tiqad Asy'ariyah? Kan pening. Imam Asy'ari itu datang selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan Nabi pula i'tiqad Asy'ariyah? Faham tak? Nabi dulu, selepas Nabi baru ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in, ada Imam Abu Hasan Asy'ari. Takkanlah Nabi ikut Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Abu Hasan Asy'ari itu lahir selepas kewafatan Nabi. Yang kita ikut Imam Abu itu pasal apa ikut Imam Abu Hasan Asy'ari? Kalau dah Nabi tak ikut macam Abu Hasan Asy'ari. Kami ikut Abu Hasan Asy'ari sebab Abu Hasan Asy'ari ikut Nabi. Itu sebabnya. Jadi dia tu mengembalikan balik. Bila orang dah hanyut dengan Mu'tazilah, hanyut dengan pelbagai i'tikad yang menyeleweng, Imam Hasan Asy'ari itu mempertahankan semua dia. Itu kisah dia. Jabariyah, dia kata manusia ni tak ada usul ikhtiar, segala-galanya Allah. Okey, mula-mula tu betul lah, segala-galanya Allah, ketentuan daripada Allah. Kemudian bila orang tanya dia, pasal apa hang tak semayang? Buat mana Allah takdirkan aku tak semayang? Pasal apa hang merompak mencuri? Macam mana Allah dah takdirkan aku mencuri? Ni hang minum arak ni, Allah yang minum arak. Ni hang berzina, Allah yang berzina. Jadi rosak syariat. Jadi orang macam ni tak sah layan. Kalau dia merompak, dia mencuri, kita hukum dia macam biasa. Ni mana boleh hukum saya? Saya dah ditakdirkan mencuri. Tak maaf lah, Allah pun takdirkan kami hukum hang. Selesai masalah. Jadi selesai, alhamdulillah. Pembahagian tadi, cuma kita katakan ada khilaf ke? Macam mana ni? Mungkin mereka kata macam tu. Tengok, kalau kami senang, bid'ah satu saja dalalah. Mereka kalut, kata ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ni ada pula kata bid'ah sampai 5, ada kata bid'ah 2. Mana satu yang betul? Dua-dua betul. Yang kata bid'ah 5 tu dia cuma memperincikan pembahagian yang 2. Jadi bid'ah hasanah tu termasuklah bid'ah wajib, sunat dan harus.
Dalalah itu bid'ah yang makruh dan bid'ah yang haram. Memperincikan saja, bukan khilaf. Wallahu alam. Saya ada 2 soalan yang di PM kepada saya. Sistem kita macam ni lah ya, senang sebab kalau kita nak minta soalan sekarang kadang-kadang orang tak bertanya. Jadi saya bagi nombor telefon nanti, bagi sekarang lah 019 38 08 341. Saya ulang ya, 019 38 08 341. Baik, jadi ada 2 orang anda tanya soalan. Jadi saya berhentikan dulu pembacaan kitab ni setakat muka surat 8. InsyaAllah kita akan sambung dengan poin kelima di muka surat 9 nanti. Pada kuliah akan datang kita tengok pada soalan. Soalan yang pertama, apakah perbezaan terbesar fahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan fahaman Wahabiyah / Mujassimah? Kita sebut perbezaan yang paling besar. Banyak perbezaan, tapi kalau kita boleh lihat, kalau dah disebut perbezaan yang paling besar, tentulah berkaitan dengan akidah, sebab akidah yang paling basic sekali. Jadi yang paling besar antaranya adalah pembahagian tauhid itu sendiri antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan yang disebut sebagai Wahabi ataupun Mujassimah berbeza. Sama-sama membahagikan tauhid kepada 3, tapi yang dimaksudkan itu tak sama. Disebut tauhid 3. Apa dia tauhid 3 di sisi mereka? Di sisi golongan Wahabiyah misalnya, mereka membagikan tauhid kepada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma'u was sifat. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah membagikan tauhid sama ada kepada tauhiduz zat, tauhidus sifat dan tauhidul af'al. Satu, maksudnya Allah Taala tu esa pada zat, esa pada sifat dan esa pada perbuatan. Ataupun mereka membahagikan mengikut skop. Maksudnya dalam tauhid itu ada yang dinamakan uluhiyat, perkara-perkara menyangkutkan tentang Allah, ada perkara yang nubuwat, menyangkut tentang nabi-nabi, dan ada perkara yang sam'iyat, yang kita tak boleh nampak tapi kita percaya semata-mata kerana kita dengar Nabi sampaikan. Hari akhirat, syurga, neraka, sirat, timbangan, itu namanya sam'iyat. Sama-sama membahagikan pada 3, tapi yang dimaksud kata berbeza. Jadi persoalan, apa masalahnya Ustaz dengan tauhid 3 Wahabi ni? Okey apa? Rububiyah maksudnya Tuhan yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, memberi mudarat, memberi manfaat. Uluhiyah maksudnya Tuhan yang disembah. Al-asma' wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Apa masalahnya? Masalah bukan pada penjenamaan. Masalah adalah pada implementasi dan natijah. Macam mana diimplementkan tauhid yang disebutkan 3 tadi? Mereka mengatakan tauhid rububiyah yang mengatakan Allah Taala itu menciptakan langit dan bumi, mengatakan Allah Taala yang menghidup dan mematikan. Kata dia kalau tauhid macam tu orang kafir pun bertauhid. Maksudnya natijahnya mengatakan orang seumpama Abu Jahal, orang seumpama Abu Lahab adalah orang yang bertauhid, yang mengesahkan Allah Taala. Sedangkan yang kita belajar daripada para ulama, daripada para sahabat, daripada Nabi SAW, yang demikian itu namanya musyrik. Orang yang syirik. Abu Lahab, Abu Jahal, dia orang musyrik. Tak, kata dia, orang ni orang muwahhid, orang yang bertauhid, tapi tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah saja. Tauhid uluhiyah natijahnya apa? Mereka kata tauhid menyembah kepada Allah ni tak boleh kepada selain daripada Allah. Setakat tu betul. Menyembah selain daripada Allah tak boleh. Yang itu kita setuju. Yang jadi masalah adalah mereka mengambil perbuatan-perbuatan yang bukan menyembah dan mereka katakan menyembah, lalu dengan itu natijahnya mengkafirkan orang Islam. Contohnya kata mereka, kalau setakat mengiktiraf Allah Ta'ala itu sebagai pencipta, kata mereka Abu Jahal, Abu Lahab buat iktiraf. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Kalau kamu tanya pada orang kafir siapa yang menciptakan langit dan bumi, nescaya mereka akan kata Allah. Tapi dia tak baca ayat-ayat lain yang mana dalam Al-Quran menceritakan bahawa orang kafir mengambil arbaba min dunillah. Mereka mengambil rob-rob yang lain selain daripada Allah. Memang mereka tahu Allah Ta'ala cipta langit dan bumi, tapi ada lagi Tuhan-Tuhan lain yang mampu memberi mudarat, memberi manfaat selain daripada Allah. Jadi mereka sebenarnya syirik juga dalam rububiyah. Iaitu mereka tak ambil, tak perasan ke apa, wallahu a'lam. Uluhiyah tadi masalahnya apa? Bila kita misalnya pergi ke kubur, lalu kita berdoa,
kepada Allah menghadap ke kubur. Itu pun boleh menjadi sebab mereka mengatakan kata syirik. Kenapa? Tengok hang berdoa kepada kubur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejahil mana umat Islam? Kita pun pernah jahil dulu kan. Pernah tak dalam keadaan jahil kita tu, kita pergi ke kubur dan kita rasakan yang dalam kubur tu Tuhan? Tak pernah terlintas pun. Awak kalau Tuhan macam mana dia boleh mati? Kalau Tuhan pasal apa dia boleh ditanam dalam kubur? Kita yakin seyakin-yakinnya dalam kubur tu makhluk. Mungkin makhluk yang mulia di sisi Allah, mungkin nabi-nabi, mungkin wali-wali, mungkin orang biasa. Yang pentingnya bukan Allah, bukan Tuhan. Habis apa Tuhan berdoa menghadap pada kubur? Berdoa ni menghadap pada siapa? Saya lebih baca kitab, saya pun berdoa menghadap kat siapa? Menghadap kat kamera, menghadap kat Alfian, menghadap kat Pak Syuib, menghadap dekat tuan-tuan. Saya menyembah tuan-tuan ke? Saya menyembah kamera ke? Tak. Saya tetap meyakini bahawa yang saya doa itu kepada Allah, tapi oleh kerana saya sesuai menghadap pada tuan-tuan ketika berdoa, maka saya menghadap pada tuan-tuan. Ada dalil tak? Ada. Ketika khutbah Jumaat, Nabi berdoa. Nabi tidak berpusing menghadap kiblat ketika berdoa, tapi menghadap kepada jemaah. Jadi doa tidak mesti menghadap kiblat. Lebih-lebih lagi ulama memaham benda yang sama. Khalifah bertanya kepada Imam Malik rahimahullah taala, ketika saya berdoa, Imam, adakah saya menghadap kepada makam atau menghadap kepada kiblat? Kalau menghadap kepada makam, membelakangkan kiblat. Menghadap kepada kiblat, membelakangkan makam. Jawab Imam Malik, kenapa kamu nak berpaling daripada dia, iaitu Nabi SAW, sedangkan dia lah wasilah kamu dan wasilah bapa kamu Adam kepada Allah. Wasilah maksudnya yang menyampaikan kita pada redha Allah. Kisahnya Nabi Allah Adam pernah ketika meminta ampun kepada Allah, bertawassul dengan nama Nabi Muhammad SAW. Ketika dia tanya oleh Allah, macam mana kamu tahu Muhammad sedangkan aku belum zahirkan lagi dia ke alam dunia? Jawab Nabi Allah Adam, ketika kau tiupkan roh kepada aku lihat tertulis di tiang-tiang arash Allah kemudian Muhammad. Dan aku tahu tidak akan digandingkan satu nama dengan namamu kecuali secinta-cinta makhluk kepadamu. Jadi Nabi Allah Adam pun bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba kita bertawassul disuruh kita tu syirik. Masalah. Cuba kita fikir. Nabi SAW berkata kepada Kaabah, Ma atyabuki, betapa cantiknya kamu. Wa atyaburi haki, betapa cantiknya bauanmu, harumnya. Semua bauannya Nabi puji Kaabah. Tetapi Nabi bersumpah bahawa jiwa seorang mukmin tu lebih mulia, lebih di sisi Allah daripada kamu. Seorang mukmin itu lebih mulia di sisi Allah daripada Kaabah. Sebab tu haram kalau kita nak cium Hajarul Aswad walaupun sunat sampai menyakiti saudara seagama kita, tu haram. Sebab lebih mulia lagi. Baik. Sekarang ni Kaabah mulia, itu kita tidak nafikan. Kaabah itu mulia sebab dimuliakan oleh Allah. Kalau tidak, Kaabah cuma batu saja, batu yang disusun dalam satu bentuk, tapi Allah yang memuliakan. Jadi kita solat menghadap kepada Kaabah. Sekarang ni tidak ada dalil yang jelas ketika berdoa nak menghadap pada kiblat atau menghadap pada makam. Ketika itu kita lihat yang mana lebih mulia. Dalam hadis tadi mengatakan jiwa seorang mukmin lebih mulia daripada Kaabah. Takkan seorang rasul, sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidu waladi Adam tidak lebih mulia daripada Kaabah. Kalau orang mukmin biasa pun lebih mulia daripada Kaabah. Maka ada dalil bahawa kita menghadap kepada makam ketika berdoa dan membelakangkan kiblat. Cuba try buat tengok. Ya Allah, haj, roh, syirik. Kiblat. Itu masalahnya. Dia tengok dalil dia, tak mau tengok dalil orang. Jadi uluhiyah akhirnya natijahnya mengkafirkan orang yang sebenarnya tidak layak dikafirkan. Dia cuma doa tawassul, ada dalil. Dia cuma istighasah, ada dalil. Hatta kalau dia kata madad ya Rasulullah, tanya dia apa maksud kamu madad ya Rasulullah? Saya minta pertolongan daripada Allah dengan berkat Nabi. Tidak syirik. Hatta kalau minta pertolongan daripada Rasulullah, ada kamu etika Rasulullah SAW itu boleh memberi mudarat dapat Allah? Tak, dengan izin Allah lah. Tidak syirik lagi. Macam kita minta tolong dengan makhluk yang lain juga. Kita minta tolong dengan bomba. Tolong. Bomba pun datang. Syirik tak? Kalau kita yakin bahawa bomba itu cuma sebab saja, yang menolong kita adalah Allah. Kalau bomba mai pun, kalau Allah datang ke dia hangus juga. Kalau polis datang bantu pun, kalau Allah takdirkan kita dibunuh oleh penjenayah, mati juga. Tapi kita minta tolong atas dasar sebab musabab. Oh, itu lain Ustaz. Itu kita minta tolong orang hidup, ni minta tolong orang mati. Hang cakap macam tu, hati-hati. Hang boleh jadi syirik. Seolah-olah kamu meyakini yang hidup boleh memberi manfaat dan mudarat,
berbeza dengan yang mati. Sedangkan i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah, hidup atau mati, kedua-duanya tidak boleh beri manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah. Sebab itu Nabi SAW kata, bila datang satu orang yang baca Quran kita tengok bagus dia ni, baca Quran sedap, ala Mekah, ala apa semua, tahu-tahu nanti dia akan keluar kepada jiran dia dengan pedang, dia mengatakan kepada jiran dia, ya musyrik, wahai orang syirik. Dah berlaku di zaman kita. Kita tengok Masya Allah hebat, balik daripada Timur Tengah dan sebagainya, tiba-tiba dia tuduh kita musyrik. Nah, sahabat tanya, siapa yang lebih aula dengan tuduhan syirik itu? Ar-Rami, orang yang menuduh, ataupun orang yang dituduh? Jawab Nabi SAW, bal Ar-Rami, yang menuduh itu sebenarnya lebih hampir dengan syirik. Jadi kita dah tengok apa yang Nabi sebut itu betul. Bila mereka menghukum syirik, kita bertawassul, sedang kita cuma sebab saja, kita yakin Allah yang memberi, dan mereka membezakan antara orang yang hidup yang mati, ketika itu mereka sudah terlibat dengan kesyirikan. Hati-hati. Jadi itu jawapan dia, itu perbezaan yang paling besar. Kalau perbezaan yang lain banyaklah. Kalau setakat tak baca kunut, belum pasti itu Wahabi. Tak baca kunut itu masalah khilafiyah. Jadi kadang-kadang mereka pusing, kata mereka, kalaulah tak baca kunut itu Wahabi, maka Wahabilah Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan macam tu. Bukan kami kata tak baca kunut Wahabi. Yang Wahabi ni bila dia tak baca kunut, dia kata orang baca kunut bid'ah masuk neraka, itu Wahabi. Yang setakat tak baca kunut tu okey. Sampai pecah orang tak baca kunut itu mungkin Wahabi lah. Sunnah Jamaah dan Maturidiyah apa beza? Itu nanti minta tangguh sebab masa kita tak meluluskan perbincangan tu. Apa itu Salafi dan Salafi? Salafi dan Salafi. Salafi pi ya. Kita tengah Salafi lah. Salafi itu rasanya jelas dah. Salafi daripada perkataan salaf. Jadi kenapa bunyinya Salafi bukan salaf? Sebab ditambahkan ya di hujung. Apa fungsi ya? Itu namanya ya yunisbah, ya nisbah. Ya nisbah ni diletakkan kerana kita nak menyandarkan seseorang kepada sesuatu. Contohnya kepada negara. Negara kita orang Arab sebut Malaysia. Tapi kita orang Malaysian namanya Malizi, diletak ya. Kalau orang Jordan Urduni. Orang Jerman Almani. Saudi, asalnya Saud, kemudian jadi Saudi. Jadi ya tu nisbah. Ada kalanya tempat, ada kalanya mazhab. Dia ikut mana? Macam kita Asy-Syafi'i, Al-Hanafi dan sebagainya. Tapi ada satu orang dia marah kalau kita nisbahkan dia kepada imam dia, iaitu Al-Wahabi. Oi, jangan tuduh-tuduh ustaz, kata orang Wahabi. Hang ikut Syekh Ahmad Al-Wahhab, tapi marah orang panggil Wahabi. Wahabi itu maksudnya pengikut saja. Kenapa sensitif sangat? Kita tak marah kan, kata Ahmad Syafi'i kan? Kami Syafi'i, maksudnya mazhab Syafi'i. Hanafi, Syiah bukan kata dia mengaku ana Syi'i, kata dia. Saya orang Syiah. Tapi satu grup ni saya tak tahu pasal apa, sensitif betul dia. Kita tengok cara-cara pegangan dia duk puji Syekh Ahmad Al-Wahhab, tentang Wahabi Wah, jaga sikit Jangan mudah-mudah nak label orang. Bukan label, bagi tahu je hang ikut Syekh Ahmad Al-Wahhab. Yang label tu macam kata ahli bid'ah, musyrik, kafir, itu baru label. Baik. Jadi Salafi asalnya merujuk kepada orang yang mengikut salaf. Salaf itu siapa? Sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in, ataupun ada yang mengatakan 200 tahun selepas itu pun masih dianggap salaf. Jadi siapa yang mengikut Salafi? Antaranya yang pasti adalah pengikut mazhab yang empat, kesemuanya Salafi. Sebab semua imam mazhab yang empat itu adalah salaf. Al-Imam Abu Hanifah ada yang mengatakan beliau tabi' tabi'in, ada yang mengatakan beliau tabi'in. Maksudnya beliau pernah jumpa sahabat Nabi, berguru dengan sahabat Nabi. Imam Malik tabi' tabi'in, Imam Syafi'i tabi' tabi'in, Imam Ahmad bin Hanbal pun tabi' tabi'in. Kesemuanya tidak ada khilaf adalah ulama salaf. Jadi kita ikut mereka. Baik, mereka ada yang mengaku Salafi, tapi kita tak mengaku Salafi. Kita bahasanya kata saya mazhab Syafi'i, saya mazhab Hanafi. Tapi ada orang dia mengaku Salafi. Kami tak ikut mazhab, kami ikut salaf. Jadi kita tanya dia, kalau kamu ikut salaf, pasal apa kamu tak ikut Imam Syafi'i? Pasal apa kamu tak ikut imam sekian-sekian? Oh, kami ambil Quran dan hadis direct. Oh, kalau macam tu tak ikutlah salaf. Ikut di hang sendiri. Tak, kami pun ikut tokoh-tokoh salaf juga. Siapa dia? Syekh bin Taimiyah. Syekh bin Taimiyah tokoh salaf. Tengok sikit dia hidup tahun bila. Imam bin Taimiyah tidak ada khilaf dia bukan salaf.
Kenapa? Beliau terkeluar daripada 300 tahun pertama, beliau terkeluar daripada 500 tahun pertama, beliau 700 tahun. Jadi tidak ada khilaf bahawa beliau itu bukan salah. Syekh Abdul Wahab, lagi lah kurun ke-18 ataupun kurun ke-12 Hijriah. Syekh Albani baru je meninggal tahun 1999. Kalau Syekh Albani itu salah, tuan-tuan pun salah. Alhamdulillah, salah semua, tak ada salafi, semua salah belakang. Jadi salafi itu alhamdulillah, kalau kita betul-betul nak kata pengikut salah, iaitu pengikut mazhab yang empat itu salah, cuma depa tak ambil direct. Nak ambil direct macam mana? Kita tak hidup zaman tu. Jadi kita ambil daripada orang yang kita jumpa lah. Dia pun ambil daripada tok guru dia, ambil daripada tok guru dia, terus sampai kepada imam. Sebab tu pentingnya sanad. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau tak perlu pada sanad, orang yang suka dia cakap apa yang dia suka. Baik. Kemudian ada lagi satu soalan saya minta tangguh sebab saya tengok kalau nak jawab panjang. Iaitu pertanyaan dia, ada soalan, kenapa Wahabi amat membenci Rasulullah SAW? Adakah kerana bagi dia tidak mendoakan untuk kaum najat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis? Nah, jadi kita nak cek betul ke Wahabi ini benci pada Rasulullah SAW? Kalau betul, apa buktinya? Dan betulkah kalau mereka itu benci pada Rasulullah SAW disebabkan Nabi tidak mahu doa? Itu hadis yang sahih. Nabi SAW berdoakan kepada penduduk Syam dan juga penduduk Yaman. Kemudian diminta oleh sebahagian supaya mendoakan juga najat. Najdina ya Rasulullah, najat kami doakanlah sama. Nabi doa untuk Yaman dan Syam. Diulang lagi, najat kami ya Rasulullah, Nabi doakan Syam dan juga Yaman. Akhirnya Nabi memberitahu najat itu tempat terbitnya tanduk syaitan, tempat berlakunya fitnah dan juga kegoncangan. Adakah sebab itu mereka membenci Rasulullah SAW? Ataupun kita kena jawab first question dulu, betulkah mereka itu membenci? Sebab nanti marah lagi, so, kita menuduh mereka membenci Rasulullah, sedangkan mereka mengaku mereka ni orang yang ikut sunnah Nabi. Maksudnya mereka kasih pada Rasulullah. Jadi kita nak cek dulu jawapan itu, betulkah mereka membenci, dan kalau betul, kenapa? Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung pada hari Sabtu pertama di bulan September. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natara'ta bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.